Jumlah kutipan keseluruhan dari jualan nombor pendaftaran kenderaan bagi tahun 2023 adalah sebanyak 311.8 juta ringgit. Ini adalah untuk keseluruhan, ya, bukan hanya untuk NPI saja. Penjualan nombor pendaftaran istimewa ataupun NPI bermula pada tahun 2019, manakala bidding melalui NPI bermula pada tahun 2023 dengan nombor siri M-M. Dan hasil jualan NPI siri M-M adalah sebanyak 21 juta ringgit. Untuk makluman ahli yang berhormat, sejak tahun 2018 sehingga 2023, kesemua hasil kutipan jualan nombor pendaftaran kenderaan disalurkan kepada kumpulan wang disatukan dan kementerian tidak menerima inisiatif dana daripada hasil penjualan nombor pendaftaran kenderaan tersebut kerana ini merupakan hasil yang disatukan dalam akaun hasil disatukan. Walau bagaimanapun, bagi tahun 2024, seperti mana yang telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan 2024, sebahagian daripada penjualan nombor pendaftaran istimewa akan disalurkan kepada golongan kurang berkemampuan, iaitu A. Kerajaan bersetuju untuk terus menanggung bayaran ujian memandu bagi lesen motosikal kelas B2, e-hailing dan taksi, yang akan memberi manfaat kepada lebih 40,000 belia daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Sebanyak 100,000 topi keledar termasuk topi keledar kanak-kanak dapat dibekalkan dan diagih secara percuma kepada keluarga kurang mampu. Ketiga, iktihar fly siswa akan diteruskan untuk manfaat hampir 60,000 pelajar daripada keluarga kurang mampu terutama di wilayah Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan keempat, inisiatif pembiayaan perkeso kepada 50,000 pemandu taksi, kereta sewa dan pemandu bas sekolah. Untuk inisiatif pembiayaan perkeso ini telah pun kita laksanakan dan saya telah umumkan pada minggu yang lalu. Untuk makluman ahli yang berhormat, baru-baru ini kita telah memperkenalkan nombor pendaftaran istimewa NPI ini yang bersiri Go. Jumlah kutipan untuk siri Go ini 17 juta ringgit untuk makluman ahli yang berhormat. Dan seperti yang telah pun diketahui, Go 1 itu telah pun dibida dan saya bagi pihak Kementerian Pengangkutan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana telah pun membayar 1.5 juta ringgit untuk nombor siri Go 1 menyumbang kepada hasil kerajaan dan separuh daripada hasil itu dikembalikan kepada Kementerian Pengangkutan untuk kita melaksanakan inisiatif-inisiatif yang setelah saya nyatakan. Terima kasih. Kuala Kansah. Yang berhormat, syabas saya ucapkan kepada kementerian atas inisiatif yang dilaksanakan hasil bidang nombor pendaftaran ini. Namun begitu, ramai juga dalam kalangan pembida mengeluh akan sistem JPJ e-bid yang sering terganggu ketika bidaan dilakukan hingga menyebabkan pembayaran untuk bidaan tidak dapat dilakukan. Ada juga yang terlepas nombor bidaan kerana sistem yang kerap tersangkut ekoran trafik yang tinggi. Jadi soalan saya, sejauh manakah kementerian berhasrat untuk menambah baik sistem JPJ e-bid ini agar sistem bidaan ini menjadi lebih tulus dan lancar pada masa akan datang? Terima kasih kepada ahli yang berhormat. Memang saya pun telah menerima banyak feedback daripada orang ramai berkenaan dengan masalah yang dihadapi dalam e-bid ini. Namun begitu, saya nak bagi tahu bahawa yang pertamanya, sistem JPJ e-bid ini telah pun meningkatkan hasil kerajaan. Daripada tahun 2019 kita memperkenalkan e-bid ini, hasil daripada nombor-nombor pendaftaran ini telah pun meningkat berlipat kali ganda. Hampir 5 kali ganda. Daripada tahun pertama kita melaksanakan JPJ e-bid, hasil hanya 61 juta ringgit. Sehinggalah seperti yang saya katakan 2023 lebih 300 juta ringgit hasil daripada JPJ e-bid. Maksudnya sistem ini lebih telus. Sistem ini dapat menjana lebih banyak hasil kepada kerajaan. Ini tidak dapat dipertikaikan. Namun begitu, kita tahu bahawa ada kekangan, ada kelemahan kerana secara kelazimannya ramai orang akan masuk untuk meningkatkan harga mereka, bid mereka pada 15 ataupun 30 minit terakhir sebelum kita tutup. Jadi apa yang telah dilakukan ialah kita tambah bandwidth untuk pastikan kemasukan trafik ini dapat kita tampung. Dan yang keduanya, ada juga masalah-masalah kadang-kadang apabila seseorang itu masukkan bid mereka, sebab bid ini menggunakan kad kredit. Kadang-kala pemunia punya kad kredit itu belum diluluskan oleh pihak bank. Jadi ia tidak boleh diproses oleh pihak JPJ kerana kredit itu belum diluluskan oleh pihak bank. Kadang-kadang mungkin amountnya lebih besar dan sebagainya.
Jadi apapun kita tahu bahawa ada sedikit kelemahan yang perlu kita tambah baik dan kita akan pastikan supaya JPJ EBIT ini dapat kita jana lebih banyak hasil untuk kerajaan. Terima kasih. Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya kepada Menteri ialah berkaitan dengan nombor pendaftaran di mana kita lihat kebelakangan ini mereka ada jual nombor pendaftaran ini di social media. Dan kita dapati ada scammer, ya, di mana mereka kata mereka ada nombor, mereka jual, tetapi apabila yang nak beli, mereka dah bayar, hilang begitu. Ada mangsa. Jadi adakah JPJ bersedia untuk membantu untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan satu platform yang rasmi supaya memberi ruang kepada mereka yang benar-benar nak jual nombor daftar itu melalui JPJ. Dan JPJ melalui penjualan itu mendapat sedikit hasil daripada penjualan tersebut dan kita dapat mengatasi masalah penipuan ini. Terima kasih, Timbalan Speaker. Yang pertamanya, poin tua, kita tidak menggalakkan penjualan nombor ini. Nombor pendaftaran ini didaftarkan oleh JPJ. Jadi sesiapa nak beli nombor sepatutnya bid daripada JPJ. Tetapi apa yang berlaku, kita tahu bahawa ada ejen-ejen, ada third party ini, mereka bid dulu nombor-nombor itu, tapi mereka tak mendaftarkan dalam kenderaan dulu sebab kita ada bagi tempoh 6 bulan. Ataupun mereka daftar hanya dalam motor. Sebab mereka nak jual nombor-nombor itu harga yang lebih tinggi kepada orang yang mungkin berminat. Jadi ini merupakan satu perdagangan nombor plate. Jadi kita tak boleh, yang pertamanya setakat ini memang dalam peraturan yang sedia ada, memang ada loopholes tersebut. Jadi bukan bidang tugas kita dan bukannya kerja kita untuk menjadi platform kepada orang yang nak berdagang nombor plate ini. Jadi ini sesuatu yang saya rasa agak sukar untuk kita laksanakan. Yang keduanya, kita nak bagi tahu kepada orang ramai. Kalau nak bid melalui JPJ EBIT. Bid melalui sistem yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Bukannya melalui third party. Jadi kesedaran itu sangat penting. Sebab kita nak supaya hasil itu masuk dalam hasil kerajaan. Hasil kerajaan apabila kita masuk, bukannya hasil kepada menteri. Hasil kepada kerajaan kita gunakan untuk membantu rakyat. Lebih banyak inisiatif. Jadi kepada rakan-rakan Ali Yang Berhormat Kota Melaka, saya tahu mungkin Melaka ramai orang yang minat nombor ni, orang-orang kaya. Biarlah mereka ni berikan hasil ni, sumbangan ini kepada kerajaan. Supaya tingkatkan hasil kerajaan, kita boleh buat lebih banyak. Boleh bagi lesen percuma lebih banyak, boleh buat fly siswa. Ahli Parlimen Beruran dia selalu kata tiket kapal terbang. Kalau hasil tambah, kita bagilah lebih banyak inisiatif kepada belia-belia dan orang-orang muda daripada Sabah Sarawak. Jadi saya amat berharap supaya Ali Yang Berhormat dapat memberikan kesedaran ini kepada orang ramai. Supaya jangan terperangkap dengan scam ini. Memang saya tahu banyak scam. Bukan saja nombor pendaftaran. Ali Yang Berhormat, lesen. Ada orang kata tak payah pergi ambil ujian, dapat lesen. Ini semua scammer. Nanti dia sudah bayar tak dapat lesen, dia kata ini salah Menteri Pengangkutan pula. Jadi saya harap Ali Yang Berhormat bantu bagi kesedaran dan juga saya harap juga Kementerian Komunikasi yang telah pun banyak membuat kempen ini supaya menghindarkan aktiviti-aktiviti scammer ini. Supaya kita sama-sama lawan scammer ini. Terima kasih.